Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairi Aiman bin Muhammad Suzuki. Bersama dengan ahli kumpulan yang lain Muhammad Zikril Hakim bin Syamsul, Muhammad Arif Fauzan bin Abdul Muain dan akhir sekali Muhammad Hamzah bin Khairun Anwar. Kami ingin membentangkan mini projek Embedded System Application yang bertajuk Treadmill Fitness. Seperti yang kita tahu, treadmill fitness merupakan sebuah platform atau alatan sukan yang digunakan untuk bersenam. Seterusnya, treadmill fitness digunakan untuk berjoging, berlari dan juga digunakan bagi tujuan latihan untuk mendaki. Seterusnya, pemilihan tajuk ini bertujuan mengenal pasti penggunaan kaedah, konsep dan operasi yang digunakan dalam treadmill. Treadmill secara khususnya terdiri daripada motor yang disambungkan pada tali sawat untuk menggerakkan trek larian. Kelajuan pada treadmill dapat diselaras dengan menggunakan butang yang tertera pada treadmill tersebut. Kelajuan tersebut diselaraskan sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan kelajuan yang diingini oleh pengguna. Berdasarkan konsep dan kaedah tersebut, kami dapat mengenal pasti bahawa konsep yang digunakan merupakan konsep PWM kerana salah satu ciri aplikasi PWM merupakan pengawalan kelajuan motor. Dalam pembangunan liter ini juga, kami menambah satu ciri baru untuk memaparkan tahap kelajuan apabila kelajuan pada motor treadmill diselaraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut merupakan koding bagi pembangunan liter treadmill fitness. Pada line yang pertama hingga 18 merupakan line untuk header file. Kami telah klasifikasikan header tersebut kepada beberapa bahagian, merangkumi header utama, header untuk motor dan header untuk LCD. Seterusnya pada line 20 hingga 32 merupakan function line yang digunakan untuk program ini. Jadi voidmain merupakan program utama dalam pembangunan liter. Di sini terdapat declaration y sama dengan kosong, declaration percentage dan declaration total speed yang digunakan untuk melakukan pengiraan kelajuan pada motor. Di sini juga terdapat function untuk motor dan LCD yang telah diasingkan. Jadi dapat dilihat pada line di bawah untuk setting bagi motor dan LCD. Untuk setting bagi motor, di sini telah ditetapkan senarai di mana C2, C4 dan C5 digunakan sebagai output untuk disambungkan kepada motor melalui motor driver. Manakala port E ditetapkan sebagai input untuk butang kawalan push button. Untuk pengawalan PWM, kami turut menggunakan beberapa register seperti timer 2 control, CCP 1 control dan PR2. Jadi kita lihat di sini nilai PR2 adalah sama dengan 255, menunjukkan skala penuh bagi PWM period. Begitu juga pada function LCD turut menggunakan beberapa register seperti VREF control 0, Accon 1 dan Accon 2. Jadi pada line di bawah-bawah ini merupakan function-function kecil untuk LCD seperti LCD data, patch dan LCD clear. Dan terakhir sekali merupakan function untuk delay. Jadi pada keadaan asal program ketika liter dihidupkan, paparan display akan memaparkan welcome to treadmill fitness pada line yang pertama, manakala press a button to start pada line kedua. Jadi kita lihat di sini terdapat while 1 ataupun loop forever, terdapat penggunaan conditional iaitu if else statement yang bertujuan untuk membuat pemilihan berdasarkan isyarat yang diterima oleh input. Jadi terdapat 3 switch dan 3 kondisi yang berbeza semasa isyarat dari switch diterima. Pada kondisi pertama, apabila switch RE0 ditekan, terdapat beberapa operasi yang berlaku iaitu Y sama dengan Y tambah 26 di mana nilai Y telah ditetapkan menjadi angka kosong pada voidmain di atas. Manakala nilai 26 merupakan nilai skala sebanyak 10%. Operasi kedua adalah pengiraan untuk jumlah peratusan hasil daripada pengiraan dari operasi Y. Nilai akan terus bertambah setiap kali switch RE0 ditekan, seterusnya akan dipaparkan pada skrin LCD. Terdapat satu lagi conditional jika dilihat. Conditioner tersebut digunakan untuk memaparkan peratusan apabila jumlah
lebih tinggi daripada 90% yang membawa maksud putaran kelajuan pada motor adalah maksimum, justru akan memaparkan treadmill fitness top speed dan speed sama dengan 100%. Pada kondisi yang kedua, merupakan keadaan Swiss RE1 apabila ditekan. Operasi pengiraan adalah sama seperti pengiraan pada kondisi pertama, cuma yang berlainan adalah operasi Y. Jika kondisi di atas merupakan operasi penambahan sebanyak 10%, kondisi di bawah merupakan kondisi penolakan 10%. Pada kondisi yang terakhir adalah semasa Swiss RE2 ditekan. Operasi Y telah diinputkan kepada angka kosong, menunjukkan kelajuan telah ditetapkan semula atau reset. Justru paparan yang dipaparkan adalah speed sama dengan 0% disebabkan nilai skala adalah kosong. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Muhammad Zikri. Berikut merupakan litar skematik treadmill fitness di mana litar tersebut terdiri daripada 3 input dan 2 output. 3 input merangkumi Swiss, butang kawalan Swiss, dan output terdiri daripada motor yang disambungkan kepada driver L29 3D, dan satu lagi output merangkumi LCD display. Okey. Jadi selepas litar dihidupkan, paparan utama pada display akan memaparkan seperti yang tertera, iaitu welcome to treadmill fitness, press a button to start. Pada ketika ini motor berada dalam keadaan statik sehinggalah butang speed plus ditekan untuk menghantar isyarat ke microcontroller bagi menggerakkan motor. Jadi saya akan menunjukkan demonstrasi litar apabila switch ditekan. Jadi apabila switch ditekan sebanyak 1 kali, switch ditekan sebanyak 1 kali, kelajuan motor akan bertambah sebanyak 10% dan pada osiloskop digital akan memaparkan kitaran tersebut. Jadi apabila switch ditekan sebanyak 1 kali, dekat pada osiloskop digital akan memaparkan kitaran sebanyak 10% lah. Jadi apa yang akan terjadi apabila butang speed plus ditekan sehingga nilai kitaran mencapai 100%? Jadi pemerhatian terhadap litar menunjukkan motor bergerak lebih laju daripada sebelum ini. Jadi kita tekan sebanyak sampai dia 100%. Motor akan bergerak lebih laju daripada sebelum ni lah. Jadi pada paparan osiloskop digital akan berlakunya peningkatan. Paparan display akan memaparkan nilai kitaran dan memaparkan paparan iaitu treadmill fitness top speed yang menunjukkan nilai kitaran adalah maksimum. Jadi demonstrasi yang selanjutnya, apabila switch speed minus ditekan, nilai kitaran akan berkurang sebanyak 10% dan dapat disaksikan pada osiloskop digital akan berlaku pengurangan kitar. Jadi bila saya buat turun, saya tekan speed minus, dia akan turun sebanyak 10%. Boleh tengok kat sini 90%, dia akan turun sebanyak 10% lah, turun. Jadi justru itu kelajuan motor akan berkurang juga. Jadi apa akan terjadi sekiranya saya menekan butang reset? Apabila saya menekan butang reset, signal daripada input tersebut akan menghantar kepada pengawal mikro untuk menetapkan semula kelajuan motor untuk berada dalam keadaan statik. Justru kitaran pada osiloskop digital akan mencapai nilai kitaran sebanyak 0%. Kita tekan, kita try tekan butang reset. Motor pun tidak bergerak, jadi speed pun dia jadi 0%. Apabila switch reset ditekan, paparan LCD akan memaparkan kelajuan motor sedang ditetapkan semula atau reset, dan seterusnya memaparkan nilai kitaran 0%, yang bermaksud kelajuan motor adalah dalam keadaan statik.
Okey. Kesimpulan daripada projek ini, kesimpulan alatan sukan iaitu treadmill fitness terdiri daripada dua komponen, dua bentuk elemen tajuk, dua bentuk elemen tajuk serta penggunaan PIC microcontroller semasa projek ini dibangunkan. Ianya mempunyai hubung kait dengan pembelajaran khusus embedded system application iaitu penggunaan PWM pada motor serta penggunaan ADC yang digunakan pada LCD. Jadi hal ini demikian, projek treadmill ini dianggap sebagai berjaya lah dibangunkan dengan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, spesifikasi soalan yang telah ditetapkan. Jadi yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk yang keji semuanya datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.